Anak-anak kita boleh poso dengan syarat jangan tak ada internet. Anak kita kan, biar dia tak makan, tapi jangan tak ada wifi. Sanggup dia picit kaki mak, mak nak wifi kan. Betul tak? Abdian kita. Abid, ibadah tu asal perkataan abid, jadi hamba, menghambakan diri kepada siapa? Kepada Tuhan kita, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibn Taymiyah, ibadah adalah nama yang menggabungkan setiap perkara yang disukai dan diredai Allah dari jenis perkataan atau perbuatan lahir dan batin. Gabungkan semua benda yang Allah suka, Allah Taala gemar, kita buat. Allah Taala tak gemar, jangan kita buat. Contoh macam ceramah hari ni kan, kan kita duduk, kita dengar, paling Allah Ta'ala gemar, Allah nampak usaha kita nakkan ilmu. Contohnya kita bekerja duduk depan, kau kata susah nak jumpa Samsul Debat, duduk je jauh apa? Datang jauh kata tak puas nak tengok ya tentulah ada roket kan, depan ada kosong lagi, tapi yelah duduk belakang orang balik tak perasan kan. Itu satu kelebihan lah kan, kelebihan orang belakang yang tak dapat kita nafikan, mungkin memudahkan. Dan begitu juga satu lagi kata Imam Syafi'i kan, ilmu itu ibarat haiwan buruan. Ilmu itu ibarat haiwan buruan. Jadi bila haiwan buruan ni nak tangkap dia, katanya ilmu ni kalau macam haiwan buruan nak tangkap dia bukannya dengan jorek dah, tapi jeratnya dia gunakan apa? Gunakan mata pena. Macam sekarang boleh pakai phone, catatlah poin-poin apa yang patut. Melainkan kita ni bersaudara dengan Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah Nabi sebut apa pun dia tak payah tulis, dia ingat dalam kepala dia. Jadi siapa yang tak menyalin hari ni bersaudara dengan Abu Hurairah. Habis cerita senang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ibadah dalam Islam ni bukannya terhad kepada amalan ibadah ritual semata-mata. Ritual ni makna benda yang dia biasa kita buat lah kan. Contohnya apa? Semayang. Semayang dah ada dah kaedah, ada tata cara dia. Semayang mula-mula berdiri, tapi kalau yang sakit boleh sambil duduk, yang tak terdaya duduk pun tak terdaya, baring boleh. Ada yang dah sampai dah tak boleh gerak apa dah pun, pakai kelipan mata dia je pun boleh. Tu sampai tu tahap kan. Ada satu tahap. Kalau semua tu dah tak boleh, kita lah semayangkan dia. Makna dah matilah tu kan. Jadi makna kata itu dari segi semayang, semua orang tahu. Dia tak ada nak tukar-tukar dah. Kita tak boleh tukar kaedah dia. Kalau dah semayang Zuhur, orang perakaan lah. Tapi aku rasa aku macam beriman lebih sikit lah hari ni. Aku semayang Zuhur 10 rakaat. Jangan buat-buat. Jangan buat macam tu, tak ada. Dia dah ditetapkan. Tu sebab dia kata khusus. Begitu juga macam puasa. Kan, puasa di bulan Ramadan dah tahu 30 hari, kecuali orang lelaki yang ABC, Allah bagi cuti. Ada orang lelaki bagi cuti? Mana ada. Tahu mana kan? Orang perempuan yang Allah bagi cuti. Tapi itu pun dia ganti balik kan. Dan puasa tu daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari. Kan? Tak ada lah dia kata, aku ingat aku tak nak buka lah. Aku rasa aku nak masuk syurga awal sikit lah. Seminggu dia tak buka. Hebat dia. Kan? Tak ada. Mesti buka. Kan? Begitu juga buat haji. Haji kena pergi Makkah dan Madinah. Tak ada sebabkan COVID kita ni tak menentu sekarang, maka umrah dan haji tahun ni buat kat Sepang je. Tak ada. Jangan memandai bawa fahaman macam tu. Ya. Jadi itulah dia. Itu ibadah khusus. Tapi ibadah umum ni apa? Ibadah umum adalah apa-apa juga perkara yang kita buat benda baik, diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, maka dapatlah pahala ibadah. Saya ulang balik. Benda yang baik diizinkan oleh Allah. Apa maksud diizinkan oleh Allah? Kadang-kadang benda tu baik tapi tak diizinkan oleh Allah. Ada tak? Ada. Benda baik tak diizinkan Allah. Contoh apa? Contohnya macam ni lah. Contohnya kita menolong orang. Kita menolong orang yang dalam kesusahan. Kan? Kita tolong orang tu sebab orang tu memang orang tu memang susah lah. Kesian dia. Anak nak sekolah pun tak ada duit. Tapi cara dia curi duit majlis contoh. Kan? Dia tipu duit majlis apa semua sebab dia nak tolong orang. Sebab tak diizinkan oleh Allah. Sebab Islam satu perkara yang kita kena ingat, dia menolak sama sekali fahaman yang diajar oleh Michelangelo.
bukan cerita ninja tu. Michelangelo kan, ni Michelangelo ni seorang ahli falsafah Inggeris yang menyatakan bahawa end justify means, dia kata matlamat menghalalkan cara. Dalam Islam matlamat tak pernah menghalalkan cara. Caranya juga mesti betul. Cara mesti betul. Jangan kita mencuri, kita merompak macam kisah Robin Hood kan. Paling senang faham Robin Hood lah. Robin Hood kan dia nak tolong orang susah, tapi dia mencuri daripada orang kaya. Dia sendirilah yang menetapkan zakat orang tu. Contohlah kan. Tapi Robin Hood bukan Islam, ni saya ambil bagi contoh lah. Dan kalau satu lagi kita lupa niatkan, kita lupa letak niat kerana Allah pun tak jadi pahala ibadah. Itu yang pentingnya. Tu sebabnya masa kita bincang dalam ceramah kita pada bulan Ramadan 2 tahun lepas, 2 tahun dah punya di dewan yang sama ini, kan kita bincangkan. Ingat tak? Ada yang baru masuk, tak sampai setahun lagi kerja, angkat tangan. Ada tak? Tak ada. Pengambilan baru tak ada? Tak ada lah. Orang lama lah. Saya ingat orang baru sebab nampak yang lebar-lebar ramai. Yalah, maklumlah PKP tu, sukan yang paling popular membadak kata-kata kan, kata kan. Tapi tak, sebenarnya betul. Kalau kita tengok pada yang bulan Ramadan tu, yang masa saya ceramah dulu, saya kata salah satu benda yang rugi kita buat benda baik banyak kita buat setiap hari. Contoh yang duduk kat kaunter sambut orang, ya cik, insyaAllah cik, ya ada apa-apa boleh saya bantu, kan. Saya kesian tengok pengawal keselamatan yang kat depan tu, saya rasa dengan tu lah, kat parking belakang. Cik, ni parking bercamah mana? Bercamah saya tak tahu benda tu ceramah. Kesian dia. Kau itu nampak cara macam orang lain kena jaga dia tu, bukan dia jaga orang tu. Kena tengok boleh kan. Tak, tapi sebenarnya mungkin dia tahajud malam tadi macam tulah katnya. Tak, sebenarnya satu perkara apa benda-benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah. Kan? Sebab dah diberitahu kan, tidak diciptakan manusia dan jin dan manusia tu melainkan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi apa juga yang kita buat, kalau kita lupa niatkan untuk beribadah kepada Allah, maka rugilah kita. Yang tu kita kena tengok balik. Kerja dah elok dah, bayangkan kerja kat kewangan kan, bahagian jabatan kewangan ni kan, dia buat kira-kira apa semua ni, nak kerja-kerja lah ni, tengah beria lah ni, tengah nak siapkan. Sekarang ni dah berapa 22 bulan, tengah mengalata ni, capek nak siapkan. Orang nak gaji dah ni kan, gaji bulan ni berapa bulan? Tahu saja nak test, tengok semua orang tengah menunggu hari, tengah huru-hara ni 22 ni, copek lah lambek 25 ni kan, contoh kan. Betul tak? Jadi semua tengah buat benda baik tak? Benda baik. Dan bayangkan benda yang dibuat kat jabatan kewangan tu, yang dia tinggal nak sign je nanti, bila dah diselaraskan tinggal nak sign je, bayangkan dia menggembirakan ratusan manusia, ribuan staf. Apa ramai? Berapa? 700 lebih staf gembira. Puak kuasa dia tak ada hal, dia overtime dia banyak. Kan, yang lepas dia dapat gaji setengah bulan depan kan, dia tunggu dia punya overtime lah kan. Tapi janganlah yang kau tak buat pun kau claim kan, macam itulah. Tu nak pesan juga kan. Aku tahu dah trik-trik tu kan. Jadi makna kata, itulah dia. Jadi makna kata benda-benda baik yang kita buat. Orang yang kerja kat jabatan perancang bandar, orang yang kerja dekat jabatan bangunan kan, landscape kan, semua tu banyak kebaikan-kebaikan kita buat untuk masyarakat. Pendek kata, walaupun panjang tak kata, kan? Kalau kita tengok PBT ni, Majlis Perbandaran Sepang, dia merupakan lapisan kerajaan tempatan, kerajaan yang ketiga. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kerajaan tempatan. Apa-apa pasal masyarakat, semua tolak ke PBT. Semua yang kau dah tak boleh buat, kau tolak ke PBT. Itu perangai orang kerajaan-kerajaan yang lain tu. Kerajaan tempatan kat yang kono. Dulu siapa? Tengok serata title. Dulu siapa yang kerja serata title? Mana dia COB? Tak tahu. Dah tak ngaku lah dah. Kan, dulu semua strata ni dijaga. Tak apa, kami jaga ni. Sekali dah banyak, sebenarnya yang paling sesuai jaga PBT. Tiba-tiba kita lah jaga balik kan. Tu semua lah tu.
Kan? Sebenarnya bukan senang kan, bukan senang. Tu sebab dulu pernah satu ketika persidangan Datuk Bandar dan YDP kebangsaan kan. Saya pun pergi wakil dulu. Dia kata kita hendaklah memberikan servis walaupun bukan kawasan operasi. Di kawasan kawalan pun kena bagi servis juga. Confident dia cakap. Itu barulah kita betul-betul berkhidmat kepada rakyat. Ayat dia. Itu cakap orang dari kementerian yang duduk kat bilik akaun besar tu. Jadi baguslah kan. Jadi saya pula tak adalah cakap macam mana kami nak bagi ni. Saya terus cakap terima kasih banyak. Ini semua satu usaha yang patut dipuji. Orang semua dah mongut kan. Patut dipuji kan usaha daripada kementerian ini. Kerana saya yakin bila semua kena tepuk tangan sebab bila dia kata dia nak kita bagi servis pada kawasan kawalan, maknanya mereka siapkan arahan ini berserta dengan peruntukan sekali. Jangan risau. Kita patut berikan tepuk tangan. Lepas tu dia sebenarnya tu baru peringkat cadangan ya. Dah cadangan pula dah macam tu. Kan? Tapi sebenarnya itulah dia. Tapi sebenarnya kita kalau ikutkan banyak kot. Walaupun bentuk kawasan kawalan kita tetap bantu kalau perasan. Kadang-kadang dah sampah tu teruk sangat, kita pun dia tolak tak apalah, PBT jugalah pergi. Kita pun dah dengar ahli majlis pun tolonglah tuan. Kita tolong. Jadi itu sebenarnya adalah satu bentuk. Apa bentuk tu? Pertolongan, benda baik. Tapi sayangnya kalau kita tidak niatkan kerana Allah, maka kita tak dapat pahala ibadah. Manakala kerja pula adalah kesungguhan seseorang mendapatkan melakukan satu perkara bagi mendapatkan gaji ganjaran. Kan? Kesungguhan melakukan satu perkara. Itu penting. Baru nama dia kerja. Tapi orang Malaysia ni dia ada satu kegemaran. Kalau boleh dia tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Itu perangai orang Malaysia. Kecuali di Sepang ni lah, tempat lain. Dia tak nak kerja tapi nak gaji tinggi. Betul ke tak? Kalau boleh macam tu lah. Kau kerja kerajaan senang. Betul. Nak pula yang paning-paning tukang ajar dia baru masuk puak kuasa contohnya. Contoh lah. Saya bagi contoh. Dah korang ramai, aku bagilah contoh korang, senang lah faham. Kita baru masuk ni. Kau jangan risau, kita kerja sini relax Bos kita dia tak kisah. Dia lah ajar yang tu. Jangan macam tu. Kan? Di Sepang tak berlaku macam tu. Tu sebab saya kata kat dia orang, apa-apa pasal penguasaan belajar dengan Sepang. Wah, macam tu okey. Macam tu okey. Macam tu okey lah okey. Alright, macam tu lah. Jadi makna kata janganlah kita ajar orang pula tentang benda-benda negatif, ajar benda baik sebab benda yang negatif yang kita ajar, benda tu akan berkekalan pada orang tu. Dan benda tu jadi saham yang tak elok untuk kita. Okay, kau buat je macam ni, tak apa kau hantar je. Dia bukan perasan malah setakat 100-200 tu tak perasan buat claim macam tu. Jangan kita buat. Sebab itulah maknanya kesungguhan ni. Dan dalam kerja tu pula dia ada satu benda yang paling berat sekali. Apa dia? Lagi-lagi? Ya, tu dia. Paling berat sekali amanah. Ya, kan? Paling berat sekali adalah amanah. Sebab amanah ni yang perlu dipikul. La imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang yang tak menjaga amanahnya dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Kita semua dua-dua ada. Amanah ada, tanggungjawab ada. Jadi ini bukanlah satu perkara yang main-main. Bila bekerja, kalaupun kerja swasta sekalipun, contoh kita bekerja part time lah, bekerja dengan orang tu buka restoran, nak cari duit lebih boleh tak nak kau jangan kau? Boleh. Kau basuh pinggan, kemudian tapi walaupun basuh pinggan nampak simple je, tapi dia dah beritahu dah standard macam mana, sabun apa pakai. Bukan main lalu ke air dengan berminyak-minyak, dengan ada standardnya. Macam orang perempuan kat rumah lah, dia punya marah kat anak dia tu sebab tak sama macam yang dia nak. Tu orang perempuan. Orang lelaki tak ada hal, janji buat. Janji ada. Tu orang lelaki. Tu sebab orang lelaki ni senang je. Dia tak macam orang perempuan, dia lain. Kan? Orang lelaki ni kalau aku salah dah. Tu sudah. Tak ada banyak cerita. Ya, saya salah. Okey. I minta maaf. Okey. Boleh tak jangan panjang-panjangkan perkara ni? Saya minta maaf sangat. Please. Macam tu. Settle. Orang perempuan, saya minta maaf banyak, tapi awak tahu kan kenapa saya jadi macam ni?
Kenapa perlu kau huraikan benda tu? Kan? Salah-salah je lah. Kan? Orang perempuan je boleh buat macam tu. Lelaki tak boleh buat. Perempuan je boleh buat macam tu. Saya minta, awak, saya buat ni kenapa? Kenapa awak? Salah awak juga. Kan? Kalau tidak, saya takkan jadi macam ni. Okey lah, salah kita jugalah. Sudahnya, yelah, saya minta maaf lah. Kita lah juga minta maaf. Tapi bukan perempuan kat Sepang, tempat lain. Okey? Alright. Jadi, makna kata, kerja, ibadah, amanah, ada merupakan tugas atau tanggungjawab untuk meraih pendapatan dilakukan seseorang untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat benda baik. Tu sebab walaupun kerja penguatkuasa, walaupun kerja pembantu am rendah, ada lagi ke? Pekerja am, pembantu tadbir, kerja biasa-biasa je, bukan pangkat tinggi. Tu sebab dulu waktu saya bekerja, pernah satu ketika dia buat hari keluarga. Sambutan hari keluarga nak bawa pergi tempat resort tertentu. Lepas tu ditetapkan setiap keluarga tu hanya boleh bawa berapa orang saja. Boleh bawa 4 orang. Kalau lebih kena tambah duit. Kena tambah duit tau. Kena tambah duit. Yang ni kena tambah duit banyak ni. Lepas tu akhirnya yang pergi pegawai dengan yang pegawai kanan saja. Yang ramai pergi. Yang kerja bawah tak pergi. Saya tanya kenapa? Sebab macam mana cik, anak kita orang ramai. Lepas tu nak tambah duit, kita orang tak mampu. Tak apalah, kalau tak pergi semua. Saya bila dengar tu, saya protes dan akhirnya ramailah tak puas hati dengan saya. Akhirnya dengan saya tak pergi. Sebab saya rasa tak seronok macam tu. Sebab kita potong duit bulan-bulan untuk kelab staff dan sebagainya. Adakah dia untuk pegawai-pegawai tinggi saja? Saya kata. Dan saya tengok semua yang kerja-kerja, yang tukang sapu, cleaner, majlis apa semua, saya tanya dia. Anak-anak dia kat mana? Anak kerja apa? Alhamdulillah, anak pandai-pandai. Sebab apa? Walaupun dia kerja tukang sapu, tengok contoh yang cleaner ni. Contoh yang saya tak nak sebut yang lain lah. Tengok yang cleaner. Dia kerja cleaner, masa bila dia mengulang? Kebanyakan masa lah, dia memang balik awal, pukul 4 dah akhir saya timing balik. Dia bila kerja jadi cleaner, tak pernah pun, satu hari nanti aku akan jadi ketua cleaner kanan. Pernah tak? Pernah tak macam kita lah kan? Aku ingat aku nak kerja, aku nak ambil ni KPSL. Tak ada. Di kerja dia orang kalau dia overtime pun lebih sikit dan berapa jam dia kena sapu-sapu tu tambahlah berapa sen. Betul tak? Tapi dia orang kalau dah lepas penyapu, dia buka baju dia tu, dia sangkut yang dekat penyangkut dia tu, dia duduk lah dengan tepi-tepi penyapu tu berat dengan kawannya. Itu je lah. Lepas tu bangun dah masuk pergi cuci toilet. Saya pernah jumpa dekat satu sekolah. Bayangkan, ya Allah, saya pernah cerita benda ni, tapi bayangkan. Najis ni dalam sinki. Najis dalam sinki, melintang. Masalahnya sinki tu tinggi. Macam mana kau boleh sampai situ? Melainkan ada usaha yang gigih untuk memindahkannya ke sana. Ya wallahi, demi Allah, saya tengok depan mata saya sendiri. Siapa yang sakit jantung nak basuh muka memang terperanjat. Apa hal nak duduk kat situ? Tapi dengan tak semena-mena, makcik cleaner ni yang tukang sapu tu cakap dengan saya, tak apa. Nanti saya bersihkan. Bayang kalau mak kita lah. Allah, tak, memang bangang lah orang yang buat tu macam tu lah ayat dia. Geram lah aku. Jangan cakap tak sempat apa? Kau sangat berkesempatan bila kau boleh buat macam tu kan. Itu cerita dia. Saya cakap semulia-mulia pekerjaan adalah memastikan keselesaan untuk orang yang nak masuk ke dalam toilet tu. Semulia-mulia pekerjaan. Dan dia bersihkan kadang toilet. Apa hal kau tak boleh flush? Apakah memori yang nak kau tinggalkan? Tak benda kan? Tak benda-benda macam tu lah. Tu saya fikirkan, alhamdulillah kebanyakan. Cuma kita perhatikan. Tu sebab kalau kita tengok kadang anak-anak orang yang kaya-kaya, orang yang handal-handal, yang ada nama kadang, perangai anak tak menurut Tu tak menurut. Tak semangat.
Tak faham dah. Tak senonoh faham. Tu okay, macam tu. Mana perangai tak apa-apa kadang-kadang kan. Sebab tak, bukanlah kata semua, tak. Tapi mana kadang-kadang kenapa jadi macam tu. Salah satunya itu yang kita cerita tadi. Keberkatan. Itu sebabnya kadang kerja ibadah dilakukan, kerja kita dianggap sebagai ibadah dilakukan untuk mendapat keredaan Allah. Ia berkaitan dengan apa yang boleh dan apa yang tak boleh kita lakukan. Dalam kerja ni berbeza-beza. The do and the don'ts berbeza-beza. Nak pula kita ada SOP. Kita dah lama dah cerita pasal SOP. Tiba-tiba time COVID semua orang cerita SOP. Kan, standard of procedure kerja kita. Kan, sampaikan unit audit dalam makan tegur tak ikut SOP. Yang ni minor, teguran minor, ini major. Apa nama tu? Major NCR. Minor NCR. Dan satu lagi just sekadar observation saja, pemerhatian. Kan, benda-benda macam tu lah. Kadang setiap department ada dia punya standard yang tersendiri. Kan? Macam kewangan ada standard dia. Macam kelulusan pelan ada standard dia. Dan sebagainya. Jadi, di antara ciri-ciri pekerja dan pekerjaan ini dianggap sebagai ibadah adalah pertama, pekerjaan itu diniatkan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa niat, itu pertama. Yang kedua, pekerjaan itu mestilah perbuatan yang harus atau boleh dikerjakan menurut syarak. Sahaja aku buka puasa ni kerana Allah Ta'ala tengah hari. Contoh, ya Allah, mudah-mudahan hilang haus aku. Kan? Dia pun macam Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina azabana. Yang diminum Carlsberg. Betul ke tak betul? Tak betul lah kan. Maknanya mesti benda yang dibenarkan oleh syarak. Kan, syarak ni maknanya peraturan agama kita, ya. Kemudian tidak meninggalkan perkara-perkara dalam buat kerja tu, dia tidak meninggalkan perkara yang wajib seperti solat. Janganlah kita tinggalkan sebab kita kerja sibuk lah. Sibuk, you know. Ini kan planner. Contoh lah kan. Jangan macam tu ya. Tetapi itu solat yang wajib. Tapi bagaimana pula macam ibadah-ibadah sunat? Ada orang dia dah biasa, dia tak tinggalkan solat sunat duha. Macam mana tu? Pukul 9.30 mulalah nak sembahyang sunat duha. Dia dah biasa daripada kecil dulu memang tak tinggal solat sunat duha. Dan nama dia Ahmad Duha. Contoh. Jadi dalam hal tu, ada orang tanya saya, macam mana Ustaz? Adakah rezeki saya tak berkat kalau saya pergi sembahyang duha? Selama dalam 5 minit je macam tu, takkan tak boleh? Macam tu. Saya kata boleh, tak ada masalah. Pergilah sembahyang sunat duha. Kan? Tapi yang paling cantik sekali, yang kita boleh minta izin dengan ketua jabatan kita. Cakap dengan bos kita, bos, saya dalam pukul 9.30 saya nak solat duha, boleh tak dalam 5 minit je bos? Boleh lah, pergilah. Bos kita pun tahu. Dan nak lagi cantik lagi, bila kita solat sunat duha 5 minit, maka balik pun biarlah lambat sikit 5 minit. Sebab itu bukannya solat wajib, itu solat sunat. Jadi 5 minit. Ini tak, balik 5, tetap 5. Ini prinsip. Oh, mak ayat dia. Dahsyat. Tang balik tu prinsip. Nampak tak? Jangan tu kalau paling cantik sekali kita gantilah. Itu yang semayang 5 minit. Belum cerita lagi semayang memang 5 minit. Membawa tudung lagi 5 minit. Bertacap-tacap. Dengan undercoat lagi. Kemudian tacap-tacap baru letak colour yang sebenar-benar. Tu belum kita reflektor. Menyalur pula. Jangan nak. Itu dah setengah jam. Jadi itu hati-hati. Itu sebab jangan boyo-yo nak make up, kan? Kau lawa abang make up untuk siapa, kan? Untuk laki kau kusam muka nak kena pelompang masing-masing. Lawa ni sampai ke rumah, ni tudung kau kan kat pejabat kan. Kat rumah pun contoh. Tanya ya suami kita, abang suka saya pakai pakaian macam mana kat rumah? Cakap. Abang tak suka kau pakai apa-apa. Contohlah kan. Cakaplah abang ni betul-betul lah. Tanyalah. Dia main-main pula dia. Abang suka benar tengok kau pakai telekung. Pakai telekung. Telekungnya yang hitam tu. Pakailah. Macam tu lah. Abang manja nampak pakai telekung tu. Contohlah kan. Tapi orang perempuan pun tension juga. Asyik orang perempuan je kena lawa kat dia.
Kan? Cuba lelaki tanya, suka abang pakai macam mana? Tak kisahlah bang, yang penting jangan melambak, tak berbaju. Dia kata, Umar pakai kain. Pakai kain, lepas tu tak baju macam ni. Dekat Umar. Bini dia suruh lawa. Kan? Ni bukan orang sini lah. Kan elok macam ni. Tanya. Saya kan abang paling suka kalau abang pakai uniform pokok kuasa tu. Kau pakai lah malam tu sampai malam. Sampai makan malam pakai. Anak pun comel. Dia ni siapa ni? kan tak adalah, maksudnya pakailah yang elok kat rumah kan, macam tu kan. Kemudian apa lagi? Menghasilkan kerja yang berkualiti. Itu penting. Sebab Nabi pernah sebut, Allah paling suka hambanya bila berbuat sesuatu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Baik, teliti dan sempurna. Buat betul-betul. Jangan asbul. Asbul tu asal boleh. Janji buat. Jangan mesti buat sungguh-sungguh, buat elok-elok. Kadang-kadang perasan tak macam kita panggil kontraktor untuk buat rumah kita lah, buat pagar lah, buat apa. Kadang-kadang kita pun tak puas hati kan. Dia ubek bumbung, sudahnya berlubang-lubang sana, berlubang-lubang sini, macam mana ubek bocor. Lepas tu ubek bumbung tu untuk taduh pada hujan. Dia buatlah pancuran-pancuran air seolah-olah konsep perhiasan di Taman Tasik Cyberjaya. Contoh-contoh lah. Kan. Tak, kadang-kadang ada orang dia punya tabuk dia tak ikut. Kadang. Saya pernah dulu ada satu kontraktor suruh buat kan dekat bumbung tu tolong buat gata kan, gata tempat air kan, supaya air boleh hantar ke longkang kan. Lepas tu bila hujan lobek, apa benda tu kak? La ilaha illallah. Pada tadi berburak belakang tu, paning tu aku pun nak ya join sama. Tu rapat pintu sikit, rapat pintu. Orang luar tu berburak tu, rapat pintu sikit. Rapat pintu sikit kak. Tak. Dekat gata tu air tu, sekali hujan, alhamdulillah boleh test kan. Tak keluar air. Wih, hebat gata ni. Sorap air tu. Rupa bertakung kat tengah tu. Bertakung tak keluar dekat yang nak pergi ke longkang. Dia kata tak susah ni ustaz, senang je. Dia tabuk kat tengah tu. Yang kata la ilaha illallah. Dah tabuk tengah tu, dia arah kat majikan. Tapi ustaz cakap dengan orang sebelah. Saya kata kau jangan ambil perangai macam ni kat tu. Bayangkan punya dia boleh ambil ringan benda tu. Saya suruh betulkan balik. Jangan tu tutup balik saya kata. Lepas tu cuba tengok rumah. Kebetulan depan rumah saya rumah Cina. Nampak tak rumah Cina tu? Ada tak dia sampai macam tu? Tak ada. Semua elok kan. Dia dah ukur tu betul-betul. Jadi sengit itu. Mesti akan turun air. Dan so ni pun condong sikit. Dia punya condong tu nampak pula regang daripada bumbung macam ni. La ilaha illallah. Sakit hati kita kan. Macam tu jugalah. Kita jangan. Tu sebabnya kita selalu dengar orang cakap. Orang Melayu biasalah. Tu yang tak nak tu. Sedangkan di Malaysia ni orang Melayu kebiasaannya beragama Islam. Jadi ni yang agama Islam ni kait benda tak elok. Islam kait benda tak elok. Tu yang kita tak nak. Asal rasuah ya Melayu. Wahal sebenarnya kita tahu yang membori siapa? Berapa ramai? Kan? Tapi kita tak adalah nak cakap apa. Dia nak buat pelambangan generalization kepada bangsa pun tak elok. Tapi memalukan agama dan bangsa. Itu masalah dia. Kan? Itu sebab hasilkan kerja yang berkualiti. Baguslah kau pergi ni, bagus, servis dia bagus. Tu kalau tengok dia dapat ISO 9001 2020. Hui, itu latest tu. Dahsyat dah. Nampak? Bayangkan baru sampai, ya cik, saya tahu cik nak apa. Hui. Biar betul baru sampai kat kaunter tu nak tahu. Ya cik kaunter 5. Cik nak apa kan? Nak dapatkan penyata cukai kan? Mana kau tahu? Saya tahu cik. Ini adalah sistem terbaru yang kami ada. Iaitu kita boleh tahu niat cik. Dan seorang datang minta cik tak boleh masuk. Cik nak mengamuk kan? Minta maaf cik, tak boleh masuk. Dia boleh tahu. Dia boleh tahu. Dahsyat. Kita sedang menanti-nantikan aplikasi tu sampai. Kan? Supaya senang. Bahaya ni. Kadang-kadang tak, tiba-tiba dia dah hentak meja dah. Saya. Dia punya marah. Saya dah cakap. Jangan suka-suka potong ini bukan salah saya. Faham? Dia punya marah. Dia maki. Cik sabar cik. Apa sabar-sabar? Awak tak rasa apa yang saya rasa. Dia marah. Cik. Sekarang kau cakap. Cik.
Ini MP Sepang, bukan TMB. TMB sana. Cik tolong keluar. Dia marah salah tempat. Kan? Kadang-kadang ada orang macam tu kan. Tapi minta maaf ya cik, tapi saya rasa lega bila saya marah kat sini. Dia pergi TMB, dia tak ngamuk pun. Sebab dia nak mengamuk kat Sepang tadi. Macam tu. Begitu juga dilaksanakan dengan tekun, cekap dan bersungguh-sungguh. Nak dapat cekap ni macam mana? Nak dapat cekap macam mana? Kena ada ilmu, kena belajar. Macam kita, macam saya tengok kan budak-budak penguasa, contoh macam saya sendiri pun sebagai pengarah undang dulu, mula-mula saya masuk, saya kena belajar dengan penguasa tu. Yang ni apa? Apa benda kompaun yang kita keluarkan? Ni kesalahan apa? Belajar balik. Kan tengok, apa yang belajar kat universiti dulu tak sama dengan apa hakikat realiti yang berlaku di PBT, tak sama. Semua jabatan semua tak sama. Bukan tak sama apa? Sebab ada perkara-perkara lain, prosedur-prosedur yang perlu kita tengok juga kan. Atas Kerajaan Tempatan 1976 kan, belajar balik tentang atas jalan apa, jalan parit dan bangunan 74 kan. Belajar balik semula. Oh, perintah-perintah berapa banyak. Perintah kenderaan berjalan lambat. Kenapa dia buat kenderaan berjalan lambat? Sebab lori kan senang. Dia kata kan, tak? Dia nak juga, rupanya dalam berjalan lambat tu ada senarai jadual dia, jenis-jenis berjalan lambat kan. Jengkaut ni apa? Tak faham dia jengkaut apa. Maknanya kan benda-benda tu kita belajar balik kan. Dulu masa kat universiti, tahulah, kat London dulu belajar orang putih kan. Lendu lalu Gajah Melaka. Bukan London kan. Belajar kat UiTM, belajar bahasa Inggeris. Sekali tiba-tiba, semua buat istilah bahasa Melayu. Kemudian undang-undang kecil, beratus undang-undang kecil yang ada tu pula. Oh, nak kena ingat pula satu-satu. Ni undang-undang kecil berapa, undang-undang kecil berapa, UUK 3, UUK 4, UUK 5. Semua nak kena ingat kan. Lepas tu belum cerita lagi nak memperbetulkan kesalahan-kesalahan tradisional yang dah lama buat. Kami telah pun menyaman permis. Eja permis sekali lagi. Dia ikut orang lama yang salah eja tu. Permis ini, permisi pak. Kan, premis kan. Tengoklah tempat. Kemudian section. Sesuai tak kita sebut section? Kalau UUK tu kita akan sebut UUK 2/1, kita akan sebut undang-undang kecil. Macam tu kalau kita nak tulis compound tu. Kan, UUK 3 trade persenan perniagaan, salah tulis macam tu. Undang-undang kecil 3/1, undang-undang kecil trade perniagaan pedestrian. Macam tu. Baru betul kita tulis. Dia lepas tu masa tu lah kita marah. Kenapa lah dia buat undang main macam karangan panjang. Dia punya UUK tajuk pun dah panjang kan. Itulah yang kita kena belajar dan sesuaikan. Begitu juga berasaskan prinsip syariah. Yang kita bekerja ni berasaskan prinsip syariah seperti amanah, adil dan bertanggungjawab. Kena ada sifat amanah, kena ada keadilan, kena ada sifat bertanggungjawab. Amanah tadi dah cerita. Adil ni apa? Adil lah pada diri kita dan juga organisasi. Kita tak boleh lepaskan ni kita je tau. Kadang-kadang kita buat dalam tindakan kita ni, kita rasa kita buat ni tak apalah. Yang penting aku settle kerja aku. Majlis pilihan tak lah dia. Jangan. Sebab majlis ni tempat kita cari rezeki. Kalau tindakan kita tu boleh menyebabkan organisasi kita terganggu dari segi nama baik dia, maka kita kena pastikan dia tak jadi begitu. Kalau perlukan kepastian, tanya ketua jabatan. Macam mana tuan? Yang ni ada hal macam ni. Ada orang cakap, ni MP Sepang ni macam ni. Kadang-kadang kita kata kan, ada orang tau, kalau dia bersikap tak pentingkan nama baik majlis, orang tu cakap macam mana? Ini kaki tangan pegawai majlis pada Sepang ni ambil rasuah, tak berguna, setiap hari perah duit pada peniaga. Contohlah. So, kita ni sebagai orang, kadang-kadang ada setengah orang yang tak bertanggungjawab tu, dia akan cakap apa? Memang pun dah lama tahu dah, saya pun puas dah nasihatkan dia orang ni. Cik, dia nak lepaskan diri dia. Dia cakap lah orang lain macam tu, dia tak. Dia kata macam tu. Tapi orang yang baik, cik macam ni, ini tuduhan ni bukan kali pertama lah kami dapat, tapi setakat ni nak maklum kat cik, insyaAllah kami cuba jalan yang terbaik. Tapi tomahan-tomahan yang cik buat ni, cik lebih buatlah secara rasmi. Cik boleh tulis kepada ketua jabatan kami, insyaAllah ketua jabatan kami akan respon. Buat macam tu. Ya. Kita ni kena respon dengan cara yang betul, kan? Respon dengan betul. Lepas tu, cik sekejap cik tunggu sekejap Lepas tu dia masuk jumpa dengan pengarah, jumpa dengan bos kita. Bos, tolong bos tengoknya. Orang ni macam-macam dia cakap pasal pejabat kita ni. Dia cakap pasal pegawai kita ni macam mana? Oh, ni pasal apa? Dia cakap pasal apa? Dia cakap pasal pegawai kat Jabatan Bangunan. Biarlah, bangunan biarlah. Kita jangan campur, biarlah.
Tapi kalau dia boleh tolong jawab, jawab macam saya jawab, semua jabatan pun saya jawabkan. Itu sebabnya kalau saya dulu, saya bertuah lah dulu dapat bos. Nombor satunya YDP itu dulu, pada ketika itu dia seorang yang sangat backing staff. Maknanya, kalau setiap kali ada orang bantai staff, cakap staff tak boleh pakai staff ni, tolong jangan cakap staff saja tu. Staff saya penat tahu kerja tu. You tahu tak kita cover kawasan berapa besar? Tahu tak dia orang kerja tak pernah ikut masa sampai pukul 12, pukul 2, 3 pagi pun kerja lagi. Nak cover ni, nak bagi ni perkhidmatan dekat seluruh masyarakat dekat sini. You tahu tak? You jangan cakap macam tu. Tapi dalam mesyuarat pengurusan, memang togel kono. dia maknanya dia jaga air muka staf depan orang ramai. Faham tak? Ini maki staf depan. Ni apa hal ni? Ni ahli majlis dia minta apa, susah sangat ke nak buat? Jangan marah staf macam tu. Staf ni pun ada ego dia juga. Kalau tak puas hati cakap, dalam surat pengurusan bagi. Apa kau tak boleh buat? Itu tak boleh settle. Apa lambat sangat? Nanti orang cakap apa kat majlis? Macam tu. Ada tempat. Tu keadaan dia, kan? Jadi staf pun kerja sonok lah, kena marah. Macam anak kita lah, anak-anak kita. Jangan marah dia depan adik-beradik yang lain. Ego dia tu tercabar. Nak marah dia, marah dalam bilik. Sekejap. Tu pintu. Kok mahal marah dia dalam bilik. Jadi bila Along keluar, Angah pun tanya, pasal Long? Tak ada apa-apa. Nampak? Dia cover, nampak tak? Iya. Tu sebab dulu, Datuk YDP saya, jangan dia masuk yang majlis dialog bersama dengan Persatuan Penduduk je. Dia masuk majlis dialog Persatuan Penduduk tu, pengarah undang ada, lepas tu Jabatan Penilaian pun ada, lepas tu pengarah Jabatan Bangunan pun ada. Lepas tu akan ada 3 pengarah lah kurang-kurang bila majlis dialog tu. Lepas tu dia cakap, kami itulah, kami nak ni kenapa ni bonggol ni sikit sangat, kereta semua motor mau laju-laju, sibuk nak bonggol. Orang nak jalan licin, dia nak saja nak berbogol-bogol, kan? Lepas tu ada orang ni, lepas tu kalau boleh tu lah, lampu jalan tu kena tambah lagi lah, gelap. Dia kan kita nak keselamatan. Apa lagi nak? Cakap apa lagi? Sudah tu YDP pula cakap. Apa lagi? Cakap. Itulah kalau boleh nak gelanggang futsal lah tu. Itulah kan, budak-budak sekarang ni, kalau tidak, dia orang ni biar ada aktiviti sikit lah. Kita nak menghindarkan daripada gejolak sosial. Bagus tu lagi. Itulah bus stop. Ada lagi kau bas, kan? Tentu je kan? Dia nak bus stop, okey, berapa banyak nak? Dia nak lampu jalan. Lepas tu jalan tu kau boleh turap balik lah tu. Macam tu lah, macam-macam lah minta, kan? Okey. Dah, tu saja. Tu dalam senarai yang kita bagi. Okey, terima kasih banyak. Zul, dia panggil pengarah penilaian. Minta senarai tu. Senarai pun, Haji Zul tu pun keluarkanlah. So, kita pun bagi, dah siap. Bagilah dekat semua yang wakil Persatuan Penduduk. Cuba tengok berapa ramai orang tak bayar cukai setakat ni. Dekat taman tu. Monong minta macam-macam, cukai yang tak berapa ringgit tu pun tak bayar. Macam mana cakap? Ya betul. Pastikan dia orang bayar. Kita bukan tak boleh bagi, boleh bagi. Tak ada masalah, tapi berperingkat-peringkat. Tapi dalam masa yang sama, cukai taksiran kena bayar. Bayangkan, masuk tu cenia, bukan nak cakap apa. Malu. Betul tak? Minta macam-macam. Dia tak tahu kita punya bayar cukai berapa ringgit aja, berapa banyak bayar. 100 lebih kadang kan setengah tahun. Katalah 200 lebih setahun, 300 lah katakan. Tapi sedangkan servis yang kita bagi lebih pada tu. Servis kita bagi lebih pada tu. Kita pun nakkan yang terbaik, kan? Tapi tu sebabnya kadang dia orang kena faham betapa ada juga tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Begitu juga dalam mencari kerja ni sebagai satu ibadah ni juga, menghindarkan diri daripada perasaan riak, menunjuk-nunjuk, ingin dipuji dan terkenal sebagai orang yang rajin, tekun dan orang yang baik, dan ingin disebut sebagai orang ibadah. Janganlah, kan? Tu perasaan-perasaan yang tak baik. Suka berbangga memberitahu kepada orang akan amal kebajikannya, tak perlu. Tak payah cakap, aku rasa aku pekerja yang paling baik sekali lah. Aku paling awal datang kerja, dan bos kebiasaannya dan bab-bab paperwork ni memang kebagi kat aku. Baca kan? Sonok ni. Kadang ada juga di kalangan pengarah tu, asyik dia je pergi luar negara. Ada juga kan. Sampai pengarah lain, tak, dia kena pergi JB paling jauh kan. Itulah dia. Jadi makna kata, yang ni lah yang kita kena tengok. Islam mengajak umatnya sentiasa berusaha mengamalkan budaya kerja yang cemerlang, bertunjangkan iman dan akhlak. Tengok, tunjangnya iman,
akhlak. Iman kita dalam agama kita ni cuma Allah dan Rasul ni, kita tengok Allah sendiri, Allah dan Rasul tak suka orang yang akhlaknya tak baik. Nampak tak? Akhlak kita kena baik. Mak kata pantun, makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Nampak? Maknanya budi bahasa kena elok. Kalau membawa bakul berisi limau, sangatlah borek, payah nak jinjing. Kan? Biar mati ditangkap rimau daripada mati digigit anjing. Apa maksud itu? Kalau mati kena tangkap rimau, okay, steady lah dia melawan dengan rimau. Anjing gigit mati, bondo kata pok koso kat kono. Tu ayat kan. Kan, betul tak kan? Dia adalah bertugas. Saya dulu terbabit, saya pernah cerita lah ni kot. Yang dulu masa saya kerja di Seremban, saya pernah dulu terlibat tu yang kes tembak anjing tu. Sampai keluar muka saya dengan muka YDP. This is dog killer, dia kata. Pembunuh anjing, kata. Tiba-tiba datanglah SPCA, Persatuan Pencinta Haiwan. Kerana kita patut berunding ya. Berunding dengan siapa? Orang kau anjing tu. Tu belum cerita lagi, ada pegawai daripada kementerian pula. Adalah pasal veterinar lah. Dia kata, sebenarnya kalau ikutkan, kalau boleh kita kena siapkan taman tu khas untuk binatang juga. Untuk orang pun tak cukup kan. Orang Sepang ramai pergi dataran nilai. Dia tak ada dataran Padang rakyat Sepang ni pahala kan contoh. Sampai malam sian botu kan. Yang benar tinggal anak tu kau main situ. Mak api Jasko, mak api Ion. Shopping. tak nak menunjukkan bayangan ada lah ayat tu. Dan kemudian kita perlu bersifat berperi kehaiwanan. Dah ada ke istilah tu, saya kata. Bayangan. Dia orang ni tak tahu kerja kita macam mana kadang-kadang. Itulah istilah dia. Kan? Tapi tak apalah. Tapi dalam hal itu macam saya katakan tadi, apa-apa pun kita ni buat kerja ni sebab dari segi apa pun akhlak kita nak kena jaga. Cakap baik-baik. Orang bangis-bangis ni kan tu sebabnya kalau orang datang nak mengamuk tu, dia ada satu dia punya penampan, zon penampan, buffer zone. Macam mana bila datang nak mengamuk, cik ambil nombor dulu. Ambil nombor. Masa tu dah roda sikit marah. Cik nak minum dulu. Dah. Dia dah kurang lagi. Nampak? Tu kadang orang yang dulu torih meluru, torih tumbuk kat kaunter tu. Wahal kat kaunter tak tahu apa-apa. Tu sebab kadang-kadang ada orang macam kita ni tak apa, ada satulah agensi. Ada satu agensi, saya tak nak sebut agensi mana kan, yang berkaitan dengan cukai. Langsung tahu tu kan. Nah, memang betul LHDN, masa saya buat seminar saya buat team building untuk dia orang. Memang dia ada satu budaya, kalau dapat surat dia kena pula bertugas di kaunter dia orang, memang ramai yang mengelak. Macam-macam surat keluar. Surat doktor cakap tak boleh stres, doktor kata nanti dia boleh mati kalau duduk kat kaunter tu, macam-macam lah. Sebab dia panic attack dia kan, macam-macam lah. Sebab di sana kebanyakan dulu ramai orang yang attack kaunter tu. Wahal kaunter ni tak ada kena-mengena. Orang yang buat tindakan lain, orang ni dia hanya collect bayaran saja dan memudahkan urusan pembayaran. Jadi saya pun nasihatkan, tu yang saya cadangkan buat macam ni. Suruh orang yang badan besar sikit, dia jaga nombor. Jadi dia jaga nombor, ambil nombor giliran. Kemudian sediakan air. Jadi ada pegawai, ada staff-staff yang tertentu yang dia ambil tekankan air itulah air mesin tu, air kan. Air tekan tu tahu kan? Air tekan tu dia bagi, tahu tak? Air yang tekan keluar air sejuk tu, tahu? Jangan sebut sebab dia tak tajuk ceramah kita. Ni tengah live ni. Jadi air tu yang sejuk tu bagi dekat orang tu, hidang kat orang tu pun minum. Terima kasih ya, dia pun minum. Berdampak gedakan. Itu je yang saya syorkan masa tu dekat ketua-ketua jabatan dia. Sebab sekarang ni memang kita tak boleh elak. Kita tak boleh elak orang-orang yang kadang dia ada masalah macam-macam, kat bawah dah lah tak ada parking. Bayangkan dekat depan dulu boleh parking, tiba-tiba tak boleh parking. Bayangkan. Dulu boleh parking depan tu, dah tak boleh parking.
Dia pasang penghalang jalan. Tolong parking kat belakang, tempat parking awam. Wah. Fine, katakan. Tanya pula pengawal keselamatan. Jamah, tak ada jamah. Kan? Macam mana? Kau tak berangin kau? Cakap. Jadi dia dah terkumpul tau. Kalau incredible hak dah hijau dah. Tapi aku belum lah. Tak ada lah. Kan? Saya baiklah dapat syafaat. Kan? Dapatlah parking dekat parking PUU. Kau parking lah. Dan tak kerja ni. Dan work from home. Kan? Yalah. Okay. Right. Kan? Dia pun tak tahu camah ada ke tidak. Aku pun dah tanya. Tak ada camah kau ini? Kau salah kau kan? Itulah. Yalah betul lah. Mungkin pengawal yang jaga dekat depan sana tahu. Dekat belakang sini tak tahu. Kan? Itulah. Kesian dia. Kan? Jadi itulah dia. Jadi makna kata Islam mengajar umatnya agar berusaha mengamalkan mereka kerja cemerlang, bertunjangkan iman dan akhlak yang baik, dan bagi menyedari hakikat ini mereka akan sentiasa berusaha meningkatkan kualiti dan produktiviti setiap masa. Dan itu sebab kata akhlak ni tadi, produktiviti kerja kita pun jadi baik, orang suka dengan servis kita. Kan dia suruh isi borang kan, yang senyum tu bagaimana, sangat mesra, tak mesra, sangat tak mesra. Kan kau jangan risau, kau bagi dia isi, memang dia tak isinya. Jadi akhirnya yang kat kaunter tu isikan sendiri untuk diri dia, dan dia rasa diri dia sangat mesra. Macam tu kan. Nah, sebenarnya kita tu pun tak praktikal. Kita kena pakai yang button tu, yang macam dekat TM tu kan, dia dia tekan. Kan. Very good kan. Dia gambar smiley dia tu lain kan. Kita buatlah. Mungkin buat macam tu kan. Contoh kan. Oh kita tahu, tak adalah kita syok sendiri je. Kami mempunyai kaunter yang sangat prihatin dan sangat mesra pelanggan. Confident, cakap sendiri. Dia kenalah dapat apa pandangan awak pasal kaunter di Majlis Sepang. Bila orang keluar tu terus interview. Okey lah, okey. Ni live ke? Ayah orang tu kan. Okey lah, okey. Sangat baik lah. Dia orang bagus, dia orang semua lain pun bagus. Tu sebabnya dulu kalau kita tengok ada satu bank tu. Dulu kan masa kita sekolah rendah, kita selalu pergi kat bank tu. Lawa yang jaga kaunter tu, ya cik, boleh saya bantu? Ya dek, okey boleh, tak ada masalah. Kena suka sangat pergi kat kaunter tu. Tapi selepas 10 tahun dah tak okey sangat dah. Sebab orang yang dulu tu masih lagi jaga kaunter tu. Jadi dia kena tukar lah. Dan akhirnya dia buat rebranding balik bank tu. Saya tak sebut nama bank, saya tak sebut. Dia buat rebranding balik, orang pun tengok dengan servis dia, dengan apa, dengan warna dia tukar sikit kan. Saya tak sebut mana. Okey macam tu kan. Janganlah sebab kita kena rebranding. Kalau tidak dulu kan MP Sepang kan, ingat tak? Masa korang duduk dekat tepi jalan besar tu. Kan ingat tak? Kan lalu sebelah aviation. Ingat tak dulu kan? Dulu kan. Okey, ya dulu kan. Dulu sampai orang cakap, mana bahagian landscape mana? Pun tak mengaku. Bahagian landscape diharamkan datang program ni. Macam mana? Bahagian landscape ada tak? Tak ada. Bahagian landscape dan seni taman ni kan. Dia kata landscape MPN tu, nilai tu, landscape provokasi WDP tu. Sebab lawa betul. Kan? Nampak beza. Kalau nampak berubah hai pasu tu Sepang tu dia tu. Kan dia dekat orang nampak tu kan. Dah elok macam tu kan. Tapi akhirnya you all kena akhirnya alhamdulillah sekarang okey. Dah cantik dah. Aku tak tahu nak cover macam mana. Tak, dah okey dah. Sebab apa? Sebab you all memegang mercu tanda negara kita. You all ada airport. You ada cyber. Cyberjaya ni lambang kemajuan negara macam. Dengan tahap tu lain masih kita ada. Lain internet tak ada. Bodoh. Nyampah aku. Kek Cyberjaya lain internet tak ada. Apa bodoh tu? Parah betul. Kan? Baguslah. Semua mudah-mudahan kata-kata saya ni sampai pada pihak yang berwajib.
Line signal tak berapa clear sini kat atas okey. Apa mana Cyberjaya patut dalam tanah pun okey. Bapak segala internet kat sinilah Cyberjaya tahu. Payah. Kereta benar terbang kau line internet tak ada kan. Nah, kadang-kadang kita tak saya marah ni bukan sebab internet dekat Sepang apa tak. Maksud saya PDPR ni kenapa lah yang masih lagi isu tak ada line, tak ada apa. Saya katakan sepatutnya kita pemerintah kita tak kira lah siapa pemerintah pening lah kepala kojap. Kita kan buntung. Satu kali undi, satu kali colop, 3 Perdana Menteri terdapat. Betul tak kan? Itu tak kisahlah kan. Tapi apa yang saya nak cakap adalah tidak sepatutnya kita dah masuk tahun 2021 semua pemimpin kena ambil perhatian benda ni. Tak sepatut 2021 bila tiba-tiba kita buat PDPR masih ada isu tak ada line, masih ni kena bayar. Patutnya kita dah kena wujudkan ada setiap daerah dan setiap negeri jajaran, kampung, bandar, semua kena ada internet percuma, wifi percuma setiap tempat. Itu yang patut kita bayar daripada kau bayar RM30 seorang percuma kau bagi kat semua yang golongan baik kau bagi internet. Anak-anak kita boleh poso dengan syarat jangan tak ada internet. Anak kita kan biar dia tak makan tapi jangan tak ada wifi. Sanggup dia picit kaki mak nak wifi kan. Betul tak? Betul tak? Ini zaman dia. Kita bukan cerita pasal politik. Tak. Saya tak betul. Maksudnya sekarang kalau saya lah jadi Menteri Pelajaran, contoh. Dengan ini saya umumkan bahawa setiap pelajar-pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah setiap tahun kita akan hapuskan skim pinjaman buku teks. Wow, semua marah. Dan kita akan gantikan dengan skim pinjaman tablet. Setiap anak-anak tahun 1 ada tablet tahun 1, tablet tahun 2, tablet tahun 3. Dalam tablet tu dah siap buku teks dengan latihan-latihan. Semua dah ada dalam tu. Kita dah jimat, anak-anak tak payah mengengkeh bawa buku banyak. Bawa tablet, dalam tu dah ada buku teks, dalam tu dah ada latihan. Nampak tak? Kita akan ajar anak kita dengan teknologi. So, kalau PDPR ke, tak PDPR, dua-dua boleh pakai. Nampak tak? Itu cara dia. Dan kemudian saya wajibkan SKMM, Menteri Pelajaran, macam tu lah. SKMM, saya bagi masa dalam tempoh 3 bulan, pastikan semua tempat dibekalkan dengan wifi percuma. Macam tu lah. Barulah betul. Sahabat-sahabat kita di Miri, ada yang bawa anak ni, masuk hutan, naik bukit, turun bukit, sebab nak naik bukit kat dalam hutan tu, tidur dalam tu, nak make sure anak dapat line, nak boleh tengok WhatsApp cikgu dia latihan yang dia kena buat. Tidur dalam hutan. Besok tu baru balik. Mak ayah teman dengan dia buat homework dalam hutan. Tu orang yang nak belajar. Anak kita tak ada line. Yang paling kurang asam tu left group lah. Anak left group cikgu tu berani betul dia. Yang kena jawab abah. Abah tak tahu apa-apa ni kan. Abah penguasa. Penguasa juga kan. Tak, tapi ni berlaku. Lepas tu cikgu cakap on camera, tolong on camera ya. Saya tak suka tutup kamera. Dah habis data. Betul lah ayat dia dah habis data. Ini sebenarnya yang kita kena selesaikan. Kan? Pada saya lah. Kan? Saya bersyukur. Saya dapat datang ke Cyberjaya yang mana capaian internet dia sangat hebat. Dalam tasik tu kau tak tahu apa benda yang ditanam dalam tu menyebabkan line okey kan, tak tahu kan. Jadi ui sedap membahan kan. Tak ada. Sebenarnya kita ni ajar untuk bersyukur dengan apa yang kita ada, cik ayat dia kan. Dan begitu juga mereka sedar bahawa bekerja itu bukan sekadar tanggungjawab terhadap diri, tetapi juga pada keluarga, masyarakat dan negara, malah merupakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berapa ramai antara kita yang sedar tentang perkara ini? Berapa ramai komuniti pekerja yang memandang remeh mengenai kerja? Kadang-kadang sampai orang cakap apa? Kau kerja mana? Kerja majlis je. Allah, kenapa? Kau kerja mana? Majlis Perbandaran Sepang. Kerja kat bahagian mana? Sebahagian keuangan. Saya penguatkuasa. Yang mana segala kompaun yang dikeluarkan pada minggu ini kebanyakannya oleh saya sebab saya mencatat rekod pengeluaran kompaun paling tinggi. Banggalah.
Kan? Apalah kau takut kan? Ha. Tak, kadang kita tak apalah, macam cikgu kan, saya ceramah untuk cikgu je. Kenapa ada je ujung tu? Kita mencari rezeki yang halal. Apa yang kita takut kan? Dan begitu juga disebut, makanlah wahai orang-orang yang beriman dari apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kamu, dari benda-benda yang halal lagi baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembah Allah semata-mata. Dan kejap lagi saya akan buka atau sesi soalan jawab, soalan dan jawapan. Ya, mula-mula kita soal dan tengok ada tak sesiapa yang boleh jawab soalan tu. Kalau tak ada, saya lah jawab. Okey. Kan, Kang satu hala je macam mana pula. Tadi surah tu, ayat tu tadi, makan pada yang dikurniakan oleh Allah tu, surah An-Nahl ayat yang ke-70. Ya. Maka sama-samalah kita bermuhasabah dan istiqamah pada niat seawal melangkah keluar pada rumah. Hari tu tak melangkah keluar rumah, hari tu duduk rumah aja kerja. Pening kepala kan? Siapa yang lagi suka kerja dari rumah? Ada yang buat surat. Saya tak boleh kerja ni, saya rasa saya lebih fokus kalau kerja di rumah. Ada orang tulis surat macam tu. Dia dah syok kerja kat rumah sebab dia buat benda lain. Ingat kerja hakiki kita kena settlekan dulu. Kerja hakiki kita kena settlekan dulu. Kalau kerja-kerja lain yang kita buat sampai menjejaskan kerja hakiki kita, maka ada kemungkinan dia akan menjejaskan keberkatan rezeki kita. Jaga. Buat apa lah dia kan? Buat bisnes lain pula kan? Jual sambal lah dia. Tak apa, boleh jual, tapi jangan sampai menjejaskan kerja-kerja hakiki kita. Kan? Kerja siapkan awal. Tak apa, ni sikit je, aku buat kerja ni dulu, kemudian baru aku buat kerja hakiki aku. Salah. Kena siapkan kerja hakiki dulu, baru buat benda lain. Bukan senang kan kerja kat rumah. Baru nak buat kerja dah semua buka lagu, buka TV drama Korea back to back. Aduh, kenapa lah kau buka drama time ni? Poi bersambung-sambung lah tu. Kan, bersambung-sambung. Kalau lah episod drama Korea tu zikir dah ramai jadi wali dah. Bersambung-sambung. Zikir tak macam tu pula dah. Kan? Tu dia. Islam menekankan kita mencari rezeki yang halal. Ya, ada dua kebaikan yang perlu diperhatikan. Kebaikan, rezeki yang baik ini dua yang perlu kita perhatikan. Pertama, rezeki yang didapatkan adalah baik. Rezeki itu sendiri baik. Surah Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang beriman, makalah antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah pada Allah jika benar kamu beribadah kepadanya. Dan begitu juga rezeki yang kita cari, mestilah rezeki yang keduanya. Untuk mendapatkan rezeki yang baik, kita mestilah dapat rezeki yang halal, bersih dan lurus. Apa maksud halal, bersih dan lurus? Halal maksudnya tidak mengandungi kederhakaan pada Allah. Maknanya cara kita dapat rezeki itu janganlah cara yang tak betul. Kedua, bersih tidak bermakna tidak mengandungi perkara-perkara menyebabkan kita lupa pada Allah. Dan yang ketiga, lurus berarti rezeki tersebut mampu menahan nafsu dan memelihara akal kita. Kemudiannya, untuk mendapat rezeki yang baik, hendaklah proses yang dilakukan, hendaklah menggunakan cara-cara yang baik. Apa dia? Islam melarang segala bentuk usaha dan kaedah mendapatkan rezeki dengan cara yang zalim. Apa yang zalim? Pertamanya, ada unsur riba. Itu sebab duit kita dalam akaun gaji kita, kalau boleh pastikan akaun kita memakai sistem perbankan Islam. Banyak bank-bank utama sekarang ni semua memang pakai perbankan Islam. Cek balik. Jangan pakai sistem konvensional yang lama yang ada riba ni. Bank Rimau ko, Cimbank ko, CIMB Bank. Cimbank mana pula Cimbank tu kan. Saya rapatkan, saya baca tahu nak copek. CIMB Bank ko, Maybank ko, Hong Leong pun ada. Kan dah sistem perbankan Islam. Malahan dekat bank Islam, sahabat-sahabat kita yang bukan Islam pun ramai simpan duit dekat sana sebab dia lebih percaya sistem tu lebih adil sebenarnya, ya. Kedua, tak ada unsur-unsur judi, penguasa. Kau duduk melepak, kau mula kau kono tak, kau jangan. Dia masalahnya main nombor tu satu hal,
Kono pula tu. Dah lah kono, alhamdulillah woi. Alhamdulillah ayat Sebabkan aku menang second prize, hari ni aku nak belanja semua JK Masjid Raja Haji kau hajar betul. Dia kok duit baik, tak apa duit tak elok belanja. Sendawa JK Masjid tu makan. Jangan, ya. Rezeki yang baik-baik cari. Kan? Dan begitu juga penipuan, gharar, suapan rasuah, jangan. Dan maksiat. Mengapa Islam pentingkan rezeki yang halal? Kerana setiap suapan yang masuk dalam tubuh badan manusia akan mempengaruhi di perangai kita ni. Baik dari segi fizikal, emotional, psychological maupun spiritual. So hati-hati. Dan Nabi pernah pesan, cari rezeki yang halal. Sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Saya suka ulang cerita yang staf saya waktu saya kerja di Seremban dulu. Bila saya balik, saya datang ke pejabat, saya nak ambil barang malam. Masa tu saya pergi pejabat, saja nak ambil barang. Saya ada satu dokumen saya nak ambil kat pejabat saya. Saya terperanjat. Tak apalah, saya ulang banyak kali pun tak apa. Bila terperanjat, tengok rupa-rupanya staf saya ada seorang lagi tak balik lagi. Taurang lampu pejabat. Nama dia Encik Aziz bin Mat John, nama sebenar. Memang Encik Aziz ni, ya Allah, sampai pukul 9.30 malam masa tu saya pergi, dia ada lagi. Saya kata, Encik Aziz, saya kata, Encik Aziz tak balik lagi. Saya memang overtime. Memang saya overtime tuan, kata. Overtime? Saya memang setiap hari saya akan overtime. Isnin sampai Jumaat saya akan overtime. Kalau saya tak ada hal, saya memang akan overtime setiap hari tanpa gagal. Dan saya akan balik pukul 10 malam setiap hari. Melainkan ada hal jadi tak buat. Wah, banyaklah overtime Cik Aziz. Tak adalah, sebab saya 2 tahun ni memang saya tak claim. Dia buat overtime Isnin sampai Jumaat dan dia tak claim. Saya tanya kenapa? Saya kata, dia kata, saya kerja, saya dah nak pencen. Dia 2 tahun yang last tu, dia memang nak pencen lah. Dia kata, saya tak tahu macam mana lagi cara saya nak bayar balik jasa tempat kerja saya ni. Jadi saya buatlah macam ni. Dengan saya bekerja di sini, saya dapat sara anak-anak saya, isteri saya, anak-anak pun ada dah kahwin, ada lepas belajar. Habis dah bayar duit kereta, habis dah selesai banyak bayaran-bayaran yang dia buat loan dulu dah settle. Jadi dia tak tahu lagi satu lagi. Ini salah satu cara saya nak bayar balik mungkin mana yang terkurang waktu saya kerja dulu. Bayangkan. Kita lain kan? Kan apalah tak claim, mestilah claim kan tu kita. Kan? Jadi itu saya memang tengok memang, dan saya jumpa dia waktu dia dah pencen, banyak tahun ada pencen. Saya jumpa dekat kedai aksesori kereta. Masa tu saya nak pasang apa entah. Nak pasang apa tak ingat, saya pakai pasang tinted ke apa tak ingat lah, tapi dia datang, dia nak tukar seat kereta Proton Saga dia. Nak yang cover, seat cover tu kan, nak tukar. Ni kereta ni lah bos elok lagi kereta ni. Dia memang humble, relax, tenang, happy je nampak. Itu sebenarnya yang kita nak. Sebenarnya kekayaan yang sebenarnya kan, kebahagiaan letak kat mana? Kebahagiaan letak kat mana? Orang perempuan jawab, hati. Walaupun kita selalu tak bahagia sebab mata dia mandang apa yang orang ada. Bang, orang tak tukar kereta, takkan kita syik-syik nyai. Bokoi kalau naik motor bangih ni. Berkadut tudung. Tukarlah naik kereta. Contoh kan. Syukur tau sebenarnya kalau suami kita susah, biar susah sesama dengan kita. Kau tak tahu kesusahan kalau suami kau banyak duit. Iya. Dia orang ni belum lagi ni. Nah kan. Apa dia? Akal panjang. Nampak? Akal panjang. Aku tak cakap apa yang dia buat lah. Dia dah menyangkau yang kemungkinan. Nampak? Tak, sebenarnya kebahagiaan memang ke hati. Hati kita tenang, hati kita gembira, itulah dia. Dan orang lelaki kena ingat, happy wife is a happy family. Riang bini kau, rianglah keluarga kau. Bangih bini kau, huru-hara lah hidup kau. Macam tu lah. Itulah masalah kita sekarang ni. Kan dia punya SOP kat situ. Kan? Korang buat muka selenge, dia macam tu ya. Dia macam tu ya.
Cuba dia orang buka selenga, aduh apa hal ni, aduh apa hal tu sebab dia kan penting rezeki yang halal. Dan begitu juga keyakinan yang mantap kan adalah bekalan utama dalam menjalankan asbab usaha mencari rezeki. Allah menjadikan dunia tempat kita berjaya kan. Bila kita berjaya apa? Result dia tengok masa akhirat besok. Itu sebab kerja rajin-rajin kan. Di antara jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh manusia, pertama berusaha dan bekerja. Berusaha dan bekerja. Kedua, bertawakal kepada Allah. Itu jalan keluar lah tu. Makna pertama berusaha dan bekerja, kedua bertawakal. Kan? Yang ketiga, dan dalam Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat ketiga, barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya dia akan mencukupkan keperluannya. Yang keempat, bersabar dan bersyukur. Kelima, berinfak, bersedekah, berzakat. Ini pun jalan keluar pada masalah. Ingat saya nak bagi tahu satu. Saya tahu ni antara kita ni ada yang tengah monong fikir masalah. Saya nampak muka tadi pun saya tahu. Saya ni ada aura. Beritahu kau ada masalah tertentu. Tapi saya nak beritahu jawapannya, dengar saya cakap. Bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu Nabi beritahu. Kalau ada masalah, sedekah lah. Sedekah. Tu ada masalah, cepat-cepat sedekah. Cari pergi masjid haji tu kau sumit duit RM50. Terletak pula, rupanya dia double. RM100, jangan kau minta pula ngajar ke masjid tu. Terlokit pula. Duit tu mam, tolong mam. Pulang balik RM50. Wah. Mana satu tu yang meloket tu? Yang meloket tu saya punya tu dia. Minta balik, tak manah orang minta balik duit kan. Duit baru kan, melekat-lekat sikit kan. Tu ada. Aduh, macam-macam. Kemudian begitu juga jaga silaturahim. Tu pun jalan keluar. Jaga silaturahim sesama kita. Kawan-kawan tak dapat datang kerja, ada masalah, kita cover dia dengan penuh senang hati. Asyik aku cover dia. Dia tak pernah cover aku. Pening lah macam ni, benda entah. Jangan komplain kan. Jaga silaturahim sesama kita. Barang siapa berkeinginan dibentangkan rezeki baginya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga berdoa dan beristighfar. Doa banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Barang siapa membanyakkan istighfar, Allah Ta'ala akan lapangkan, jauhkan pada bala dan musibah, lapangkan kesempitan dan datangkan rezeki pada jalan yang tidak disangka-sangka. Yang ke-8, berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan begitu juga bangun pagi. Bangun pagi. Jangan kau bagi alasan hantar anaknya lah, itulah dia anak kebetulan tak ada program nya. Tu sebab saya lambat, maaf bos. Tahu dah alasan kau tu. Tayar pancit. Ompek-ompek tayar dah merasa pancit dah ni. Tayar spare pancit pun ambil je. Mak tak? Ada jawapan gitu kan. Jangan jangan. Bangun awal. Sebab bangun awal akan buka rezeki. Nabi kata jangan jadi seperti kebanyakan orang. Sesungguhnya orang yang bangun pagi, Allah akan bagi rezeki untuk dia. Kan? Dalam hadis Nabi sebut kepada Fatimah, dia kata, puteriku bangunlah dan saksikan kemurahan hati Allah dan jangan menjadi seperti kebanyakan orang. Allah menggunakan rezeki setiap harinya pada waktu antara mulanya subuh sampai terbitnya matahari. Hadis riwayat Al-Baihaqi. So kalau kita datang awal kan lain, fresh otak kita tu lain. Pukul 4 dah sampai. Ngompek pagi sampai tu bukan fresh tu, lolap tu kata pun. Tak ada lah maksud dia datang awal. Kan datang awal taklah terkejar-kejar. Kan kau nak kan kita malah bila jam kan jadi lambik, bila lambik kan kau lambik pancikat, lepas tu dah jadi merah kan. Tu semua lah tu. Okay, dan begitu juga saya nak share apakah tanda-tanda rezeki kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda rezeki yang diberkati oleh Allah SWT yang pertamanya, mak tengok semua salin, tengok salin, jangan tak salin. Yang pertama, saya ingat yang ni saya bagi kemudian lah dalam ceramah yang akan datang. Wah, dah salin tajuk dah. Aduh, ada orang tu dia tak boleh. Yang pertama,
tanda rezeki kita diberkati oleh Allah adalah kita akan rasa sentiasa cukup dengan apa yang kita ada. Itu tanda rezeki diberkati. Kan? Dan kadang-kadang rasa terlebih daripada cukup. Dah bayar tu, bayar ni, ada lebih lagi. Macam mana boleh berlebih ni? Kira balik, memang dah bayar semua. Rupanya bertukar wallet dengan suami dia. Dah suami dia lah tak cukup. Apa lakunya tak cukup ni? Biasa cukup. Kan, jangan. Yalah, dia kan you jump, I jump, Titanic. Sehati sejiwa. Wallet pun sama color. Susunan pun sama. IC je beza. Dia cek lah, patutlah bertudung muka aku ini. Rupa terbawa wallet isteri dia. Sian. Kan? Jadi makna kata, ini adalah merupakan salah satu tanda betapa rezeki kita ada keberkatan, yang mana kita rasa cukup dengan apa yang kita ada. Syukur. Yang kedua, bila perilaku dan keadaan keluarga dilihat stabil atau bahagia, itu juga boleh dikatakan rezeki kita ada keberkatan. Bahagia rasa hidup. Balik tu kan, balik tu, duhai kasihku pujaan kekanda. Suami nyanyi lagu lama. Lepas tu bini nak nyanyi, kini ku meratap dan pilu. Sedih betul bini. Apa hal duit bulan ni tak pek lagi, kan? Contoh kan. Romantik. Wahai isteriku, sudilah kiranya kau mengirimkan barang seteguk air untuk suamimu ini. Oh my. Bahasa pun puitis. Abang ini bermadah pujangga pula. Sila sebutkan, adakah nak air kosong atau dicampur perisa, contohnya klorok? Nama air klorok tak. Tak, makna dia bergurau. Suami isteri tu kan, bahagia tak? Bahagia. Tu kan. Ada saya pergi dekat sekolah tu. Sekolah tu bergaduh laki bini tu, depan anak tu. Awak lah, kenapa tak bayar tu lagi? Ni lah, ilallah. Depan orang, jangan. Ya. Kadang-kadang punca permasalahan keluarga pun boleh dilihat berpunca pada akarnya, iaitu cara mendapatkan rezeki. Ketiga, kita terasa mudah untuk menjaga solat dan melakukan amal ibadah. Senang nak semayang. Ingat tak, siapa yang pernah pergi umrah dengan pergi haji? Angkat tangan. Siapa pernah pergi umrah haji? Angkat tangan. Memang yang pernah pergi umrah tak ada mana akan datang hari ni. Ada tak yang pernah pergi umrah? Umrah lah, umrah. Ada tak? Ada? Okey, ada. 2-3 orang ada. Ada tak? Ada, okey. Betul tak kalau kita pergi umrah kan, perasan tak? Kita lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tahu bangun nak semayang kan? Kadang-kadang kita nak semayang apa? Semayang ajalah kan? Pernah tak jadi kan? Sebabnya kita kena dekat sini kan. Ibadah tu, kalau kita kuat rasa ibadah tu, kita tak adalah rasa apa. Dan berkebetulan dah sebut pasal umrah tu, siapa nak pergi umrah, insya-Allah sekarang ni okey dah. Untuk makluman semua, airport Jeddah sekarang ni dah boleh naik train yang baru tu. Lepas tu airport Madinah dah buka, hari tu boleh buat umrah sekali je. Kan? Sekarang ni dah dibenarkan buat lebih pada sekali, tapi dia ada application ni. Bila kita dah habis buat tu, kita terus apply, dia terus bagi jawapan bila pula next umrah kita boleh buat. So dia tak adalah berasak-rasak kat dalam tu. Dan sekarang ni tak ada lagi dah beratur-beratur dekat kafe panjang-panjang makan, tak ada. Sekarang tunggu dalam bilik, makanan hantar dalam bilik sekarang. Paling ramai dalam bilik 2 orang. Sekarang ni bermakna bilik selesa, insya-Allah. Dan kalau berempat pun, macam syarikat travel yang saya handle tu, kalau berempat pun, kalau yang family je kita bagi. Sekarang ni package yang terbaru, kalau ada sesiapa yang nak pergi, hati-hati, tak kisahlah mana syarikat travel yang kita pergi, jangan rendah daripada 6990, sorry. 6990. Kalau bawah pada tu bohong. Dan satu lagi, flyers yang dia keluarkan tu, pastikan ada nombor kelulusan Motek tu daripada Kementerian Pelancongan. Kalau tak ada tu bohong. 5,000 sahaja. Package terbaik, hotel dekat. Langsung tawaf ke KLIA. Kau kena tipu ke orang tu. Jangan hati-hati. Dan siapa nak pergi dengan saya tu, nama dia Al-Mikela Travel, tapi saya sarankan siapa nak pergi musim sejuk boleh lah pergi bulan ni atau bulan 12.
Tapi saya sarankan pergi tahun depan. Sebab bulan 12 ni dijangkakan dia akan longgarkan lagi banyak lagi syarat. Dan kalau pergi dengan saya, insyaAllah bulan 3 tahun depan. Musim cuti sekolah. Nama dia Al-Mikela Travel. Dia ada satu 8,000 dengan 9,000 lebih. Tu je package dia. Senang. Hotel paling jauh 100 meter. Ambil kau. Hotel yang paling dekat 50 meter. Nak dekat lagi, tidur dalam masjid tu. Tak, tapi betul sebenarnya yang tu yang penting. Sebab saya dulu kepantangan saya bila ada syarikat travel membohong orang ni. Saya pernah terlibat, adalah satu syarikat tu. Dia letak gambar hotel tu, Hotel Movenpick. Hotel Movenpick. Saya kata, oh dapat ya Hotel Movenpick. Letak gambar aje. Dekat flyers tu boleh tipu orang macam tu. Saya langsung, saya kata, kau jangan buat kau jauh macam ni. Orang kumpul duit susah kan. Sekali pergi, nak tahu hotel bertukar senang kat KLIA, kau dah tahu dah. Sebenarnya kita pergi buat umrah ni, kita kena sabar banyak ya. Banyak ujian dan dugaan Allah bagi. Yang penting kita kena sabar banyak. Tu tanda hotel kau berubah tu. Hati-hati. Kan? Jadi yang dalam Al-Mikela Travel tu, saya pergi dah dekat sana. Saya pergi umrah sebelum PKP tu, sebelum kita perintah kurung tu. Saya pergi umrah 5 hari. 2 hari setengah Mekah, 2 hari setengah Madinah. Sebab saya nak confirmkan hotel. Sebab saya tak nak dia tipu. Dia bagi saya test dulu. Saya okey, kalau macam ni okey. Tempat semayang pun dekat, saya okey macam tu. Tapi hotel yang dia ada 2 package, yang package paling teruk pun Movenpick. Yang ni, Mikela Travel. Tu paling teruk tu. Betul cakap. Yang tapi kebanyakan ni kalau dekat Mekah tu semua dekat Clock Tower tu lah. Jadi jangan risaulah, selesa lah. Ni bukan promote tau, lebih kurang. Nanti Karang ambil je nombor telefon Karang, sebab flyers dah habis. Flyers dengan nombor dengan borang dah habis. Tak apa, bagi je dekat WhatsApp je dekat nombor tu nanti kita akan ambil datang. Pergi bulan 3 lah. Kalau pergi dengan saya bulan 3 tahun depan. Saya biasanya saya tak jadi mutawif. Saya akan join jemaah sekali. Biar ada orang lain bagi taklimat. Sebab kesian bila saya jadi mutawif, saya bagi taklimat. Kesian, travel lain pun dengar saya punya taklimat. Tu masalah tu. Dah tak laku pula. Tak laku mutawif dia. Kesian tu tengok kan. Kesian ustaz tu. Kan? Dan nanti bagi je nama bulan 3 tahun depan cuti sekolah. Setakat hari tu, mula-mula tu 14 hari kuarantin tu ramai tak nak pergi. Yang terbaru 7. InsyaAllah bulan 12 ni saya rasa dia akan kurangkan lagi. Kita tunggu je. Booking dulu. Booking dapat pahala dah. Tapi janganlah aku booking sebab pahala je, sebab memang aku tak pergi. Jangan macam tu. Kalau boleh usahalah nak pergi. Kemudian yang keempat, bila orang sekeliling kita suka dengan kita, senang dengan kita, itu juga tanda rezeki diberkati. Cuba tanya, agak-agak orang suka kat kita tak? Orang kebanyakan tak suka kat aku ni. Jadi kita kena semak balik diri kita. Yang kelima, apabila anak-anak kita cemerlang dalam pendidikan, itu juga tanda rezeki berkat. Ya? Ada satu ayah tu dia marah anak dia. Apa nak jadi dengan kau ni? Hari tu kelas ni dah tukar ni dah tukar. Ni kelas hujung ni, kau nak pindah mana? Pindah masuk tandas pula. Masuk tandas. Sebelah toilet dah kelas tu. Janganlah macam tu. Dan kemudian, kalau rumah kita rajin dizarahi, maka itu tanda rezeki berkat. Alhamdulillah masa PKP tu, tin. Hari-hari orang ziarah rumah kita. Tin. Tak ada soalan. Baguslah you all ni. Daripada dulu kan, tak ada soalan. Disebabkan kawan tak ada soalan, aku tanya soalan. Aku diperintahkan untuk bagi soalan. Soalan yang pertama. Apakah? Dah ready dah MC. Kau bagi aku koci hati ni. Kadolah saja ya gurau. Jadi kesimpulannya, sebab itulah halnya apapun rezeki yang kita harapkan, maka akan selalu ada langkah yang harus kita usahakan. Yang paling utama adalah selalu memelihara rasa syukur terhadap semua yang sedang kita miliki. Pelihara rasa syukur dengan apa kita ada. Saya cakap tadi kan, orang tu kerja teruk. Mungkinlah pada setengah orang kata kerja tu kerja yang tak baik, kerja yang tukang sapu contoh kan. Tapi anak-anak dia berjaya sebab apa? Berkat. Jadi kita nak tengok keberkatan rezeki, ukur balik, tengok pada 7 perkara tadi. Tengok, ada tak keberkatan tu. Dan ingatlah 3 pesan Nabi. Yang pertama, Nabi pesan, carilah rezeki yang halal.
kerana sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Itu pertama. Yang kedua, Rasulullah beritahu juga tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Makna yang memberi lebih baik pada yang menerima. Tak kisah bagi duit, bagi bantuan, bagi pertolongan, tetap yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Yang ketiga, Rasulullah SAW pesan, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana sesungguhnya dengan melihat di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan begitu juga yang terakhirnya, Rasulullah SAW juga pesan, jangan dipandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Yang beri siapa? Iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, rasanya cukup setakat itu. Ucapkan terima kasih banyak di atas kesudian mendengar ceramah saya pada hari ini. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang kata sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Walaupun ceramah sudahlah tamat, benda yang baik simpanlah dalam hati kita. Ya, betul. Betul. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tanamlah gundi tumbuh kelapa, terbit bunganya pucuk mati. Kan? Sesungguhnya jasa baik ni takkan saya lupa, akan bawa sampai ke mati. Itulah. Ada lagi. Jom. Tonang-tonang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkonak mulut menyambut, jasa baik MP Sepang menjemput, rasul nak junjung.